Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati lagi saya kasihi, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, Ahli Parlimen Pekan, yang juga merupakan tagline-nya Bosku. Satu tepukan untuk Bosku. Yang bahagia calon kita Tuan Andi Suryadi Haji Andi Bandi, Ketua UMNO Bahagian Kelabakan, calon N71 Tanjung Batu. Yang berbahagia Puan Hajah Cahaya binti Sulaiman, Ketua Wanita UMNO Bahagian Kelabakan, calon N70 Kukusan. Sahabat saya yang berhormat Haji Hassan Arifin, Timbalan Kursi Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang, rakan-rakan Barisan Esko, Ahli Majlis Kerajaan Negeri Pahang, Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian Kelabakan, Ketua-Ketua PDM, Ketua Cawangan, serta seluruh jentera pilihan raya Barisan Nasional Kelabakan, seterusnya rombongan daripada Pekan sama Bosku, tuan-tuan perempuan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana kita dapat juga hadir pada malam ini dalam satu majlis bersama dengan jentera Parti Kelabakan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan perempuan pada malam ini, dan saya lihat kehadiran tuan-tuan pada malam ini nampaknya dengan penuh semangat, dan jika keadaan ini berterusan untuk 2 minggu yang akan datang, InsyaAllah kedua-dua DUT N70 dan N71 kita dapat pertahankan. Di dalam mana-mana pilihan raya, yang penting sekali ialah calon, yang kedua ialah jentera. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana calon yang telah dikemukakan oleh pucuk pimpinan Perhubungan UMNO Negeri Sabah nampak gayanya memang menepati cita rasa pengundi di N70 dan 71. Saya hanya mengenali mereka secara dekat dalam tempoh 2 hari dan melihat kepada pergerakan dan pertemuan, perbualan, percakapan, bagi saya dan juga mungkin bagi rakan-rakan daripada Pahang, memang mereka ini layak untuk kita pilih dan kita nobatkan sebagai calon yang akan mewakili kita. Tetapi itu sebelum itu, tuan-tuan dan perempuan, dalam mana-mana pilihan raya, jentera sangat penting. Calon pun penting, jentera pun penting, sedikit kedudukan kewangan pun penting. Jadi calon okey lah sekarang, insyaAllah nampaknya diterima oleh pengundi di N70 dan N71. Hari ini kita bersama dengan jentera. Jentera, saya sangat berharap supaya dalam masa 14 hari ini, tuan-tuan dan perempuan harus memberi tumpuan bagi memenangkan calon kita. Kita harus memberi fokus. Pemilihan telah dibuat oleh pucuk pimpinan. Kalau sekiranya ada serba sedikit kelemahan di sana sini, kita kena lupakan, kerana kita tidak mungkin memenuhi semua orang. Calon-calon daripada UMNO ni ramai yang layak sebenarnya, tetapi apakan daya, satu kursi hanya satu calon saja. Kita tak boleh adakan 2 calon. Jadi calon telah ditetapkan. Tugas kita sebagai jentera parti ialah untuk memastikan calon kita menang. Itu tugas kita. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan, pilihan raya Negeri Sabah adalah satu pilihan raya yang sangat penting kepada kita, kerana ini akan menentukan sama ada kita akan dapat mengambil alih Sabah ataupun tidak. Sebelum ini kita telah mengalami pilihan raya kecil, bermula daripada Cameron Highland sampai ke Slim River, pernah sampai ke Kimanis. Kita telah menang dengan bergaya, dan saya harap kami semua daripada Pahang berharap supaya pilihan raya Negeri Sabah pun akan mencapai kejayaan seperti mana pilihan raya kecil sebelum ini. Oleh itu, tuan-tuan dan perempuan,
saya ingin mencadangkan ataupun juga menasihati yang telah saya fikir, saya ingat perlu saya sampaikan pada malam ini. Antara lainnya ialah, yang pertama sekali, kita mesti memastikan gerak kerja kita diselaraskan dengan arahan command center, kerana kita tidak mahu berlaku pertilihan tugas ataupun maklumat yang berubah-ubah. Kalau sekiranya command center telah mengarahkan kita pergi ke sesuatu tempat, pergi menerangkan sesuatu isu, dan isu itu haruslah sama dengan di tempat-tempat yang lain. Kita bimbang nanti di PDM ini penerangannya lain, di PDM yang lain penerangannya lain. Jadi pengundi jadi confused, dan bila jadi confused, mereka ada pilihan lain. Sebagai contohnya, di N70 kita ada 3 calon, N71 ada 7 calon. Jadi kalau boleh, biar apa yang kita katakan semuanya sama saja. Sebab apa kita nak menang? Pertama sekali, kita ingin ambil alih Sabah daripada warisan. Kerana warisan telah memerintah selama 27 bulan, telah gagal membawa Sabah seperti mana yang telah mereka janjikan. Itu kita kena beritahu kepada pengundi-pengundi kita. Yang kedua ialah, kita kena wujudkan dan gunakan jaringan komunikasi yang berkesan. Dan ini adalah sudah menjadi budaya dan amalan kita di dalam Barisan Nasional. Kita bergerak sebagai satu kumpulan, sebagai satu pasukan, dan sebagai satu keluarga. Koordinasi gerak kerja harus teratur dan mengikut ajaran peti undi yang telah dicetakkan. Kita harus memastikan tiada peti undi dan lokaliti yang pengundi yang tidak kita temui. Ada di N70 12,000, N71 14,000 pengundi. Jentera seboleh-bolehnya dekati semua pengundi ini. Kita ada pemuda, kita ada wanita, kita ada puteri. Wanita kita telah agihkan tugas mereka, seperti penyerahan handbill, pemuda dengan pacabarnya, puteri dengan menghubungi pengundi-pengundi, sama ada pengundi di dalam komuniti ini ataupun di luar, pengundi luar. Harus kita dekati. Dan inilah juga rahsia kejayaan semasa kita menghadapi PRK Kemahiran dan PRK Chini di Pahang tempoh hari. Kita cuba sedaya upaya untuk mendekati pengundi. Kita cuba sedaya upaya untuk menghubungi pengundi. Kita cuba sedaya upaya supaya pengundi balik dan mengundi Barisan Nasional. Itulah tugas, antara tugas kita. Yang ketiganya ialah, kita seharusnya mengelakkan membangkitkan sentimen atau provokasi yang mencetuskan kontroversi atau kemudaratan kepada parti. Dan kita juga perlulah menjadi satu parti yang berjiwa besar. Asas perjuangan kita adalah parti dan bukannya kepentingan peribadi. Sebab itulah kita bertanya, kita menggunakan logo Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan. Kita tidak gunakan UMNO, kita tidak gunakan MCA, kita tidak menggunakan MIC dan sebagainya. Kita gunakan Barisan Nasional, supaya semua orang tahu bahawa Barisan Nasional ini adalah satu jenama daripada dulu sampai sekarang yang telah membantu dan membela rakyat. Track record kita boleh lihat. Di dalam PRU yang ke-14 kita kalah bukan sebab prestasi kita tidak bagus. Bosku, Perdana Menteri ketika itu, tidak ada siapa pun yang tertinggal, yang dibantu oleh kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib. Petani pun mendapat habuan mereka, pesara kerajaan pun dapat, pegawai kerajaan pun dapat, kaki tangan kerajaan pun dapat. Semua dapat bantuan, tetapi sebab kita tertipu. Biasanya kita ni kena tipu sekali je, tuan-tuan dan puan. Jangan sampai kena tipu 2 kali. Jadi pada hari ini, saya sangat berharap supaya pengundi di N70 dan N71 tidak lagi tertipu oleh mereka, oleh parti warisan yang telah kita bagi peluang kepada mereka, tetapi sehingga hari ini mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Jadi inilah masanya, inilah peluang yang ada kepada kita, inilah peluang keemasan kepada kita. Kita berjuanglah bersungguh-sungguh dalam masa 14 hari ini, supaya calon kita yang akan menjadi wakil kita akan dapat membantu kita mengetengahkan masalah di tempat kita. Boleh tak, tuan-tuan dan puan? Terima kasih. Yang keempat ialah, saya juga dan kita semua harus berdoa dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita berusaha,
kita tidak lalai, kita tidak leka, kita tidak puas hati, kita tidak berada dalam comfort zone, kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dapati insya-Allah kita boleh menang, atas kertas kita boleh menang, tetapi kita jangan leka. Selagi keputusan tidak mengumumkan calon kita Andi dan Hajah Cahaya, selagi itu kita terus berjuang, kita terus bekerja. 2 minggu bukan satu tempoh yang sangat panjang. Jangan kita leka, kerana kita cuma ada 12,000 dan satu dol lagi ada 14,000. Bukannya ramai sangat kalau jentera kita bersungguh-sungguh untuk mendekati mereka. Kita telah ada maklumat, ibu pejabat telah bekalkan maklumat pengundi-pengundi kepada kita. Kita cari mereka, pastikan mereka mengundi Barisan Nasional, dan kita jangan ambil mudah. Pilihan raya ini adalah satu perkara yang akan menentukan kuasa politik kita. Tuan-tuan dan puan-puan, pengalaman saya di Pahang selama 22 bulan Pakatan Harapan memerintah di Persekutuan, banyak masalah tuan-tuan dan puan. Apabila kita kehilangan kuasa, bosku telah meluluhkan 5 buah masjid di Parlimen Cameron Highlands, semuanya telah dibatal tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab kita tidak ada kuasa. Jadi sebab itulah, ini adalah peluang yang ada pada kita. Kita gunakan dengan sebaik mungkin. Kita pastikan calon kita menang, supaya kuasa ada dengan kita, supaya kita boleh dapat membela agama, bangsa dan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah harapan daripada saya kepada jentera parti. Dan pilihan raya negeri ini adalah yang pertama kita adakan selepas PRU ke-14, dan saya rasa ianya sangat berbeza sekali. Tuan-tuan kena bekerja bersungguh-sungguh. Kita hendakkan kursi yang lebih untuk kita boleh memerintah negeri Sabah. Kalau PRK kita hanya menentukan calon menang, tidak boleh mengubah kerajaan dan tidak juga boleh mengubah kerajaan negeri ataupun persekutuan. Tetapi di dalam PRN ini kita ingin mentadbir ataupun memerintah sebuah negeri, iaitu negeri Sabah. Kita perlukan kemenangan yang banyak kursi Barisan Nasional supaya kita ada bargaining power, supaya kita boleh bertindak mempengaruhi untuk kita mendapat sesuatu jawatan di dalam parti dan juga dalam kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada angka yang ada pada saya, DUN Kukusan ada 12,698 pengundi. UMNO cuma ada 3,644 pengundi sahaja, lebih kurang 29%. Maknanya yang lain itu bukan daripada ahli UMNO. Yang UMNO ni insyaAllah 3,644 ni akan mengundi Barisan Nasional, insyaAllah. Tetapi yang lain belum tentu lagi. Oleh itu kita harus dekati mereka, kita harus jumpa dengan mereka, kita harus mempengaruhi mereka, kita harus memujuk mereka, dan kita gunakanlah sebab-sebab tertentu mengapa mereka perlu undi Barisan Nasional. Kita boleh beritahu 27 bulan warisan memerintah, apa yang telah kita dapat? 22 bulan Pakatan Harapan Merintah Negara, apa yang kita dapat? Kita tak pernah dengar pun sebelum ini isu yang bukan-bukan. Janji-janji yang mereka harapkan sebelum ini tidak pernah ditunaikan. Anak-anak muda tertipu. Kononnya apabila memenangi pilihan raya nanti mereka akan hapuskan tol, tetapi apabila mereka menang mereka tak buat pun. Jadi kita jangan kena tipu 2 kali. Manusia ni jarang kena tipu 2 kali. Kalau kita kena tipu 2 kali tu, saya nak kata apa tak tahulah. Biasanya kita ni kena tipu sekali je. Jadi saya harap pengundi di Kukusan dan juga di Tanjung Batu tidak tertipu 2 kali. Di Tanjung Batu kita ada 14,876 pengundi. 5,000 adalah ahli UMNO, 33% sahaja, selebihnya bukan ahli UMNO. Jadi kita kena cari mereka ini. Dan command center kena pastikan berapa orang pengundi-pengundi yang telah dijejaki, yang telah dijumpai, yang telah dihubungi. Dan kita kena tahu kalau sekiranya ada isu-isu semasa, kita harus atasinya dengan seberapa segera yang boleh. Jadi tuan-tuan dan puan, pilihan raya negeri Sabah, lagi sekali saya katakan, ianya mempunyai signifikan yang sangat penting juga, kerana selepas ini kita akan menghadapi PRU ke-14 dan juga pilihan raya negeri Sarawak.
dan kemenangan di Sabah ini insyaAllah akan menyuntik semangat kepada kita untuk kita memenangi PRU ke-15 dan juga seterusnya dapat menawan Putrajaya. Kita rindu pada zaman bosku. Kita pergi mana-mana pun lah, kita sangat rindu dengan apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Barisan Nasional. Dan perkara itu kita telah hilang selama 22 bulan. Sekarang ini pun kita bukan lagi menjadi dominan di dalam kerajaan. Kita hanyalah sebahagian sahaja daripada Perikatan Nasional. Kalau boleh kita nak jadi dominan seperti dulu. Dan ianya boleh dilakukan, tuan-tuan dan puan. Melihat kepada keadaan masyarakat pada hari ini, kita nampak mereka telah sedar bahawa mereka telah tertipu dan kita mungkin akan dapat menawan semula Putrajaya, insyaAllah. Tetapi seharusnya kita hendak ianya bermula di pilihan raya negeri Sabah ini, dan kita tunjukkan bukti bahawa di Kukusan dan juga di Tanjung Batu ini akan menjadi contoh kepada tempat-tempat lain untuk kita menang dengan cemerlang. Jadi itulah harapan kami dari Pahang. Datang daripada jauh, semua rakan-rakan saya datang. Bila sebut nak datang ke Kalabakan, semuanya nak datang. Datang tu bukan boleh buat apa-apa, tuan-tuan, cuma untuk menunjukkan sokongan moral. Harapan kami sangat tinggi untuk melihat kemenangan di Dun Kukusan dan juga di Dun Tanjung Batu, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis mengucapkan jutaan terima kasih di atas ucapan dan juga amanat yang telah disampaikan oleh yang berhormat itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sudah melihat gambaran, sudah bersedia untuk gempur? Kasih dengar bosku, selepas ni bosku, sudah sedia untuk gempur? Kalau sudah bersedia, tahan dulu. Sebab baru satu amanat. Kita masih ada satu amanat yang kita perlu dengar. Kalau yang ini rasanya tidak perlu diperkenalkan, tetapi suka untuk kita nyatakan, inilah Perdana Menteri kita yang telah pun mentadbir negara ini dengan baik selama pemerintahan beliau, dan kesudahannya beliau difitnah dan bermacam-macam tomahan, dan beliau tenang begitu sahaja. Dan pada malam ini dengan rasa bangga kita ingin menjemput dan mempersilakan, dan saya ingin menggelarkan beliau ini sebagai Panglima Tenang Malaysia yang amat berhormat, Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia ke-6, merangkap ahli Parlimen Pekan untuk memberikan ucapan alu-aluan dan amanat, dan seterusnya merasmikan Command Center Barisan Nasional Bahagian Kalabakan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengacara majlis yang amat berhormat, Datuk Seri Wan Rusdi, Menteri Besar Pahang dan Pusi Barisan Nasional, serta rombongan Pahang yang kita meletakkan harapan yang setinggi-tingginya, calon Barisan Nasional Saudara Andi Suryadi Bandi, Ketua UMNO Bahagian, dan calon Tanjung Batu N71, yang menjadi harapan khususnya wanita seluruh negeri Sabah, Puan Hajah Cahaya Sulaiman, calon Barisan Nasional Kukusan N70. Rakan-rakan kita dari Semenanjung yang ada, Timbalan Pengusi Perhubungan Selangor, dan mungkin ada yang lain, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, jentera dan penyokong-penyokong Barisan Nasional Parlimen Kalabakan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Pada malam ini kita berkumpul untuk melancarkan jentera pilihan raya peringkat Parlimen Kalabakang di samping pelancaran Common Centre. Saya amat setuju dengan apa yang telah digariskan dan disarankan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang sebentar tadi, kerana apa yang telah dinasihati oleh beliau sebagai panduan pada kita adalah berdasarkan kepada pengalaman kita mempertahankan Pahang waktu tsunami politik PRU14. Pahang masih tegak dan tidak tumbang. Kita juga gunakan pengalaman di Parlimen Cameron Highland. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, Cameron Highland lah merupakan titik permulaan kebangkitan semula UMNO dan Barisan Nasional. Jadi sudah tentu apa yang telah diberi panduan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rusdi tadi, tentulah nasihat dan panduan yang telah membawa kepada keberhasilan, kemenangan bermula dari Cameron Highland dan juga dalam 7 pilihan raya kecil sampailah ke Slim, Kimanis, Tanjung Piai, Cini, di mana setiap pilihan raya kita telah menambah majoriti kita. Kita dapat melihat bahawa dengan kemenangan-kemenangan ini bukanlah kita nak menyatakan bahawa sudah pasti setiap kali ada pilihan raya kita akan mencapai kejayaan. Tetapi apa yang kita lihat bahawa kalaulah PRU14 itu merupakan satu sejarah hitam pada kita, kepada Barisan Nasional, rakyat yang telah termakan dengan hasutan, telah terpedaya dengan janji-janji manis dalam 7 pilihan raya kecil di Semenanjung termasuk di Kimanis. Kita melihat satu trend di mana trend itu adalah mereka yang dulunya menyokong PH banyak sudah kembali semula menyokong Barisan Nasional. Satu lagi yang kita lihat, trend dalam 7 pilihan raya kecil, kalaulah orang-orang muda menyebabkan kekalahan kita dahulu, orang-orang muda hari ini merata-rata sudah menyesal menyokong PH dan mungkin warisan hari ini sudah kembali menyokong Barisan Nasional. Saya boleh beritahu tuan-tuan, ada di cawangan-cawangan, di peti-peti undi misalnya di Ceni, di mana kita telah menang dengan majoriti yang berlipat ganda, dan di Slim orang muda balik kerana mereka nak menebus semula. Mereka rasa berdosa sebab mereka balik dulu nak menentang BN sokong PH, tapi kali ini mereka balik. Mak bapak kata, dulu anak nasihat mak bapak supaya undi PH. Kali ini mak bapak nak nasihat anak
undilah Barisan Nasional. Ini cerita ini bukanlah cerita dongeng, tuan-tuan. Bukanlah omong-omong kosong. Tapi sudah kita dapat kesan. Sebab ada juga saluran orang muda, saluran 6 di Ceni, saya tengok sendiri, di mana tahap sokongan kita mencecah 94%. 94% menyokong Barisan Nasional. Orang muda balik dari Lembah Kelang, Kuala Lumpur, balik dari Perlis, balik dari Johor, Sabah saya tak pastilah, mungkin jauh sikit, tapi balik dari jauh, sehingga kan kita telah mengalahkan calon bebas yang ditaja oleh Perdana Menteri yang keempat dan ketujuh. Tahu siapa kan? Yang ditaja dengan simbol pokok, yang saya kata pokok petai. Kalah, hilang depositnya, hilang wang pertaruhan di sini, dan di Slim hampir-hampir hilang deposit juga. Inilah keadaan di Semenanjung, tuan-tuan. Mereka sedar bahawa kemenangan dulu itu atas pembohongan dan penipuan. Kalau dari segi agama, kerajaan yang menang kerana pembohongan dan penipuan tidak mendapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perubahan berlaku dalam masa yang begitu singkat. Siapa yang dapat bayangkan 22 bulan saja, tuan-tuan, kerajaan yang paling pendek dalam sejarah Malaysia, kalau mereka tu baik sangat, takkan dalam masa 22 bulan mereka tumbang tiba-tiba. Mestilah sebab mereka telah melakukan penipuan dan berdosa pada rakyat Malaysia. Sebab itulah Tuhan tak izinkan mereka berkuasa lebih lama daripada 22 bulan. Dan Allah nak melihat juga, nak mengingatkan pada kita juga bahawa kalau kita berpecah, kita akan kehilangan kuasa. Itu peringatan Allah kepada kita dalam Al-Quran, bahawa kalau kita berpecah, kita akan menjadi lemah dan hilang segala-galanya. Dan itulah menjadi realiti, tuan-tuan. Bila kita berpecah, kita kehilangan kuasa. Sebab itu kita wujudkan muafakat nasional di Semenanjung, dan kita telah menang dengan berlipat ganda. Begitu jugalah dalam konteks di negeri Sabah ini. Kalau kita bersatu, kita tidak berpecah belah, insya-Allah UMNO dan PN boleh kembali semula berkuasa di bumi yang bertuah. Dan inilah yang kita nak, bahawa segala-galanya nak melakukan perubahan, nak menolong rakyat, nak membantu mereka yang miskin, nak bawa pembangunan ekonomi, nakkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, nak menjagakan keselamatan. Jangan ada orang Filipina nak tuntut Sabah. Jangan ada. Ini semua mereka sedang memerhati. Mereka menengok sama ada kita ini bersatu, sama ada kita ini ada kekuatan ataupun tidak. Kalau mereka melihat kita ini lemah, berpecah kepada kumpulan-kumpulan yang kecil, mereka mengintai kalau ada peluang. Tak mustahil Lahad Datu kedua boleh berlaku, tuan-tuan.
tidak mustahil satu kejadian yang menyayat hati kita boleh berulang kembali. Waktu itu saya menjadi Menteri, Perdana Menteri, dan saya sendiri telah mengarahkan tindakan yang secepat-cepatnya, dan alhamdulillah kita telah dapat mematahkan niat buruk mereka. Sabah akan kekal dalam Malaysia sampai bila-bila. Jangan fikir bahawa orang tak ada niat yang tidak baik kepada kita. Mereka tahu Sabah ini bukan saja negeri yang disebut di bawah bayu, tapi negeri yang sebenarnya kaya dengan potensinya. Sebab itulah saya waktu jadi Perdana Menteri, saya selalu melawat Sabah dan juga Sarawak. Dalam 9 tahun lebih kerap daripada Perdana Menteri yang keempat yang telah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun. Mungkin kalau saya tanya pada tuan-tuan, sebab saya sebut ini sebab pengurusi warisan dia penyokong kuat pada Atok. Dia penyokong kuat. Tadi pun dia telefon Atok. Dia mengadu pula. Dia kata Najib dah datang ke Tawau. Macam budak sekolah mengadu cikgu-cikgu. Aduh, budak jahat. Saya nak mengadu. Ini dia. Saya pula disebutkan. Dalam banyak-banyak pemimpin saya pula. Takut pada bosku ke? Ngadu pada Atok. Atok nak datang ke Sabah ke? Saya suka kalau Atok datang ke Sabah. Sebab mana-mana tempat dia datang, Barisan Nasional menang lebih besar. Saya harap dia datang ke Sabah, kempen di Sabah. Sebab orang Sabah tahu dalam masa 22 tahun, 22 bulan kemudiannya jadi Perdana Menteri yang ke-7, apa yang dibuat untuk orang Sabah? Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, apa yang dibuat? Kalaulah dia kata bahawa inilah the new Malaysia, ini Malaysia baru. Lah, baru apa? Apa pembaharuan yang dibuat? Apa? Tak ada siapa boleh jawab. Kalau saya tanya pada tuan-tuan di sini, apa yang peninggalan dia, legasinya pada orang Sabah, apa dia? Tak ada orang jawab. Senyap, sepi. Ada yang buat tangan macam ni. Orang India kata apa? Ilek. Saya pandang ke kanan tu ada orang pandai cakap bahasa Tamil. Dia cakap, tangan dia macam ni. Maknanya tak ada apa. Jadi kalau dah 22 tahun tak ada apa, tambah 22 bulan tak ada apa, kita nak bagi 5 tahun lagi ke? Kita nak bagi warisan 5 tahun lagi yang merupakan anak buah dia? Mana akal kita berfikir? Kita mesti berfikir untuk apa? Kita mesti berpijak atas bumi yang nyata, realiti. Realiti yang cuba Barisan Nasional saja boleh membawa perubahan kepada bumi Sabah. Saya bukan cakap sesuatu yang merupakan yang direka oleh saya, propaganda. Saya ada angka di sini, tuan-tuan. Saya boleh sebut bahawa dalam masa Barisan Nasional memerintah, kadar pertumbuhan negeri Sabah lebih tinggi daripada nasional.
iaitu 8.2% pada tahun 2017. Malaysia mencatat 5.9%, Sabah 8.2%, tuan-tuan. Lebih tinggi, lebih pesat Sabah membangun waktu BN memerintah. Tapi bila PH ambil alih pada tahun berikutnya 2018, yang 8.2% itu telah menjunam kepada berapa? 1.5%. Teruk tak? Kalau 1.5% teruk, tahun kemudiannya berapa? 0.5%. 0.5%. Paling corot dalam Malaysia daripada negeri yang paling tinggi. Pemerintahan PH dengan warisan membawanya pada yang paling corot sekali. Last. Makna kerajaan PH warisan gagal. Pendek kata, kalau nak sebut mereka sebagai gagal kerasi pun boleh. Makna dia dah gagal. Jadi kita nak sokong orang gagal ni buat apa? Cuma kita fikir kita nak orang boleh bawa sesuatu yang lebih baik pada kita ke? Orang yang terbukti gagal. Tentu kita nak orang boleh bawa kebaikan untuk kita. Tentulah kita nak bawa kepada orang yang boleh bawa kemarahan kepada bumi Sabah ini. Kita tak usah main propaganda, tak usah main emosi. Sabah for Sabah. Tapi Sabah for Sabah, kalau paling corot sekali buat apa? Kan? Tentu sekali kalau kita nak parti yang boleh membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan masa depan yang jauh lebih baik kepada rakyat Sabah, iaitu Barisan Nasional kita. Sampai emosi ini saya dengar ucapan dia, oh ini Sabah for Sabah. Padahal zaman Barisan Nasional saya dah mula proses memberi hak kepada orang Sabah. Sudah mula makan masa sebab ada legal interpretasi dalam MA 63 agreement tu. Kita perlu masa merundingkan perkara ini satu persatu supaya akhirnya hak orang Sabah dikembalikan berdasarkan pada perlembagaan negara kita. Jadi jangan lari pada perlembagaan negara kita. Sebab itulah merupakan ikatan kita, ikatan yang membawa kita dalam satu negara, kenegaraan kita adalah berdasarkan pada perlembagaan. Tapi saya tak tunggu penyelesaian MA 63. Saya bagi macam-macam yang lain pada orang Sabah, termasuk projek Pen Borneo Highway. Tuan-tuan di Semenanjung, kita buat lebuh raya, kita kenakan tol. Betul tidak? Di Sabah, Sarawak, kita buat Pen Borneo Highway tanpa tol. Tanpa tol. Dan saya nak mengambil kesempatan malam ini nak terangkan bahawa projek Pen Borneo Highway ini mula dilaksanakan pada 24 April 2016 di Kampung Andus Papar. Fasa pertama 706 km dari Sindumin ke Tawau. Fasa kedua Tramparuli ke Ranau. Fasa ketiga Tawau ke Kimanis. Dan untuk ini lebuh raya Pen Borneo Tawau ini pakej kedua, laluan Tawau Sandakan dilancarkan pada 28 Mei 2016 oleh saya sendiri, yang menghubungkan Tawau, Sandakan, Kudak dan Lahad Datu. Ini dia tuan-tuan, dan kalaulah kita berkuasa tahun depan
Package ni dah siap, tuan-tuan. Tahun depan dah siap. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita nak membangunkan ekonomi, kita mesti ada perhubungan. Hari ini disebutkan, istilahnya apa? Connectivity. Maknanya, inilah yang akan membolehkan kita pergi dari satu tempat ke satu tempat dengan tempoh masa yang lebih cepat lagi. Kita akan tiba. Saya di Kimanis tu, tuan-tuan, kita terangkan pada orang Kimanis, kalau ada lebuh raya Pen Borneo, orang Kimanis dalam masa 40 minit boleh sampai ke Kota Kinabalu, tuan-tuan. Hari ini 1 jam setengah, 2 jam. Mereka boleh tinggal di Kimanis, bekerja di Kota Kinabalu. Dengan maknanya mereka akan dapat kualiti hidup, taraf hidup yang lebih baik lagi. Begitulah juga orang Tawau. Kalau ada lebuh raya Pen Borneo ini, ekonomi Tawau akan lebih merangsangkan, lebih maju, lebih berjaya. Kerana ada lebuh raya yang hari ini tersekat-sekat. Macam orang sakit, jalan macam takut. Itulah dia. Itulah dia nasib rakyat Sabah. Pen Borneo Highway, hadiah kita, hadiah BN. Tak ada, tak dapat. Banyak lagi hadiah lain saya umum, termasuk juga jambatan Pulau Bombom pun. Walaupun Bombom disempurna, kena beritahu puak-puak kita disempurna. Beritahu, kalau dia kata dulu sebab dia bukan ketua menteri, jambatan tak dapat siap. Sekarang ni dia ketua menteri, tak siap juga. Apa dia? Apa excuse dia? Apa alasan dia? Maknanya kena tipu lagi. Jadi orang kena tipu. Ni macam MB Pahang sebut, macam ular, kita kena patuk 2 kali dari ular yang sama. Maknanya oleh ular yang sama ini kira kita kena, orang Sabah sebut apa? Paloi. Dia bila paloi ni, dia macam menteri-menteri PH. Warisan pun termasuklah. Banyaknya paloi. Macam mana tak paloi? Kononnya kena minum sesudu sawit sehari. Paloi. Ada cadangan nak buat, kapal terbang, kaki api terbang, apa? Kereta terbang, paloi. Ada nak ganti sawit dengan buluh, paloi. Ada yang tak bertindak cepat kerana COVID, kami nak pelancong dari mana? Ada menteri pelancongan dulu dalam kerajaan PH, orang tak berapa jauh daripada kita sini, paloi juga. Jadi banyak yang paloi-paloi ni yang menyebabkan gagal, PH gagal, tuan-tuan. PH gagal. Ya, saya tak nafikan BN ada kecacatan kita, ada juga kelemahan kita. Tetapi tuan-tuan, tak ada siapa dapat nafikan dalam soal pembelaan rakyat, kesejahteraan rakyat, kita jauh lebih baik daripada PH dan Warisan. Kalau nak kata bantuan rakyat, ini Atuk selalu kritik saya. Dia kata saya ini selalu sebut cash is king. Sebenarnya tuan-tuan, kalau nak tolong rakyat yang termiskin, yang B40, apa cara yang terbaik? Cara terbaiknya yang beri keuntungan bukan sahaja pada orang miskin, tapi ada ekonomi rakyat, ekonomi negara, adalah untuk kita pindahkan cukai GST pendapatan kita daripada mereka yang membeli belah barangan, kebanyakannya orang yang lebih kaya. Hasil tu pindah kepada orang berpendapatan rendah yang miskin. Betul tidak?
Jadi ekonomi kita ni tak adalah jurang yang terlalu lebar antara yang kaya dan yang miskin. Kalau kita tak buat perkara ini, maknanya orang kaya akan lebih kaya, lebih cepat jadi kaya. Orang miskin mendatar. Orang miskin akan berada di tahap, di tokok yang lama. Tak ada perubahan. Saya tak rela melihat orang miskin tanpa pembelaan. Sebab itulah saya buat BRIM, bantu rakyat satu Malaysia. Kita bagi pada semua. Kalau nak tolong rakyat, tuan-tuan, takkanlah kita nak bagi barang. Sebab setiap orang tu keperluannya lain. Ada orang nak tilam baru, kan? Takkanlah saya nak usung tilam nak bagi pada tiap-tiap penghuni rumah, kan? Tapi bukan semua nak tilam. Ada yang nak dapur, ada nak kasut untuk anak dia, ada nak beli baju untuk isteri dia. Keperluan masing-masing berbeza. Jadi kita bagi duit masuk dalam bank account dia. Dia ada permintaan tempatan. There is demand in the local economy. Mana ekonomi tempatan maju. Ada permintaan. Dia pergi kedai beli belah, kedai pun maju. Barangan pun tambah, cukai pun naik. Semua orang untung. Ini teori, bukan teori omong dari Pak Pandir. Ini teori yang benar-benar berjaya merangsangkan ekonomi rakyat. Betul, betul tidak? Jangan pula herdik orang, orang malas. Orang malas. Lagipun kata ikat perut. Dia suruh kita ikat perut. Lepas itu jangan iri hati orang lain kaya. Yalah, kalau kita tak tolong orang berpendapatan rendah, siapa lagi nak tolong? Kalau kerajaan tak tolong, siapa nak tolong kita? Itulah tuan-tuan, saya nak terangkan, cash is king bukan kita nak beli undi, kita bagi pada semua rakyat. Asalkan mereka miskin, terserah pada mereka nak undi siapa. Terserah pada mereka. Kita bukan beli undi, kita bagi pada semua, tak pilih ideologi politik, tuan-tuan. Ini dia Kerajaan Barisan Nasional. Kita mesti berlaku adil. Dan kita mesti ada ihsan bila kita mentadbir sebuah negara, tuan-tuan. Dan inilah dia falsafah menjadi pegangan kita. Dan saya ingin melihat ini kembali dalam negara kita. Saya inginkan rakyat kita maju. Saya inginkan orang Sabah dan Semenanjung merasakan kita dalam satu keluarga yang besar. Dan kalau ada masalah di Sabah, kita pertahankan rakyat Sabah. Kalau Sabah nak lain Sabah ini, kalau ada musuh dari luar, dia boleh senangnya dia nak ganyang kita, tuan-tuan. Senang dia nak mamah kita. Tapi kalau kita ada kekuatan, kalau seluruh rakyat Malaysia dari Perlis ke Sabah dalam satu keluarga, ikatan yang kokoh padu, tak boleh dirongkai, kita ada di negara yang kuat lagi berjaya. Tak ada siapa boleh menidak kita dan tak ada siapa pun boleh tekan kita. Inilah kekuatan yang ada pada kita. Sebab itulah tuan-tuan, pilihan raya kali ini penting. Penting bukan saja nak menang. Ya, tentu kita nak menang. Kita ada dua calon hebat kita di sini. Kita memang nak mereka menang, tentu. Tapi lebih pada itu, kita nak Sabah terselamat. Kita nak Sabah lebih maju. Kita nak Sabah mendapat masa depan yang lebih cemerlang. Dan kita nak Sabah sebahagian daripada Malaysia. Tapi hak Sabah akan tetap kita pertahankan. Inilah dia. Jadi sebab itulah tuan-tuan, banyak perkara dipertaruhkan dalam pilihan raya ini. Bukan pilihan raya yang biasa saya anggap ini. Ini bukan bisa-bisa. Ini luar biasa. Jadi sebab itulah, biarlah kita menang besar. Kita jadikan ini sebagai pembuka tirai pada PRU 15, di mana kita idamkan
kita rindu. Kita rindu apa? Ya, kita rindu BN kembali di Putrajaya. Ya, kita rindu. Dan zaman BN insya Allah boleh kembali semula, bermula di PRM Sabah. Daerah Sabah menjadi pelengkap pembuka tirai kepada kita kembali semula kekuatan BN, sebab BN UMNO adalah parti keramat. Jasa kita terlalu besar, budi kita tidak ternilai, dan kitalah menjadi penyelamat. Nak save Sabah, BN saja boleh selamatkan Sabah. Betul. Jadi tuan-tuan, tak usah fikir banyak sangat. Tuan-tuan semua dah tahu, penyokong semua ever ready. Sekarang kita buat kerja. Tolak ke tepi semua. Kalau ada sikit problem, masalah, perasaan, luka hati, tolak ke tepi. Sebab perjuangan kita jauh lebih besar. Banyak lagi. Lebih besar lagi. Janganlah kita berjiwa kecil. Kita mesti berjiwa besar. Kita nak letakkan BN di persada kuasa, yang mana BN dan UMNO boleh membela Sabah, boleh membela seluruh rakyat Malaysia. Kitalah parti pilihan utama rakyat Malaysia. Inilah perjuangan kita. Bukan calang-calang. Bukan saja kita nak menang 1-2 kursi. Kita nak letakkan BN sebagai parti yang terkuat, parti yang dapat sokongan rakyat, parti yang akan insyaAllah membawa masa depan yang cemerlang untuk Sabah, untuk Malaysia. Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Radu! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini saya dengan sukses melancarkan Command Center dan Junta Pilihan Raya Parlimen Kalabakan dengan rasmi. Terima kasih dengan ucapan kata-kata aluan tadi dan juga kata-kata semangat daripada Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, yaitu bosku. Saya baru dapat signal daripada dua orang calon kita N71 dan 70 ini, yaitu daripada Tuan Muda Eni Suryadi dan juga Puan Aja Cahaya, untuk kita buktikan jentera-jentera UMNO Kalabakan yang kami juga menyambut cabaran dan juga katakan semangat yang mana jentera-jentera UMNO Kalabakan. Mari kita bersama-sama berdiri untuk melakukan slogan seperti mana Datuk Seri tadi katakan, yaitu radu tetap beradu, radu sampai rata. Sekali lagi, ayo genggam tangan kita semua. Radu tetap, radu sampai, hidup-hidup UMNO Kalabakan, maju-maju UMNO Kalabakan, hebat-hebat UMNO Kalabakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.